Okey, boleh on. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga guru peserta bengkel pada malam ini. Kita bersiaran lagi sekali lagi, kali ketiga pada malam ini. Saya Cikgu Asia dari Kuala Terengganu selaku moderator pada malam ini dan bersama-sama dengan saya Cikgu Ben selaku host pada malam ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin. Okey baiklah, sorry. Okey, seperti biasa pada malam ini kita bersama lagi sekali lagi bersama Cikgu Muhammad Soleh, Setiausaha E-Didik Malaysia ataupun lebih dikenali dengan Abang Mat PB. Okey, tajuk kita pada malam ini iaitu E-Gerak, Guru dan Kaki Tangan Sekolah. Okey. Menarik tajuk beliau pada malam ini E-Gerak ya. Okey, terima kasih Abang Mat kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu sekali lagi pada malam ini. Okey, seperti biasa suka saya ingatkan beberapa perkara kepada semua warga guru yang join pada malam ini. Diharapkan dapat mutekan mikrofon supaya sesi bengkel kita berjalan dengan lancar. Tidak menekan button share screen kerana ia hanyalah untuk presenter pada malam ini sahaja. Jika terdapat sebarang pertanyaan, boleh terus diajukan di ruangan chat ataupun di ruangan Q&A. Presenter akan menjawab soalan dari masa ke masa mengikut kesesuaian. Link kehadiran SPL KPM dan sijil akan diberikan pada akhir sesi nanti. Seperti biasa, link sijil hanya diberikan kepada pengguna email e-didik sahaja. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan penyampai kita yang glamour ni, Mat PB, untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Mantap moderator, berdebar dengar. Jadi malam ni malam yang ketiga. Malam pertama hari tu saya share berkaitan dengan e-lapor. E-lapor, bagi yang tak dapat lagi, carilah dia punya link tu. Hari tu saya dah bagi dia punya tutorial dia. Kemudian yang kedua, e-rosak. E-rosak pasti di setiap sekolah ada kerosakan yang perlu dilaporkan. Okey, itu benda yang biasa kita buat kat sekolah tu. Kemudian malam ni e-gerak. E-gerak. Apa maksud e-gerak ni? E-gerak ini merujuk kepada pergerakan guru dan kaki tangan keluar masuk sekolah. Sama ada pergi kursus, pergi mesyuarat, pergi bank, pergi pasar, pergi kedai kopi, cuti rehat, cuti sakit, cuti bersalin. Benda ni hampir tiap-tiap hari berlaku pergerakan guru dan kaki tangan di sekolah. Kaedah tradisional kita guna papan ataupun guna buku, guna papan. List nombor 1 pengetua ada tiada, pergi mana. List nombor 2 fikir, list nombor 3, list nombor 4. Kadang-kadang bila list tu dah banyak, dah padam, hari-hari tidak ada rekod. Hari yang sebelumnya padam untuk ditulis hari yang keesokannya ataupun guna buku. Sekarang ni kita nak mengurangkan cikgu-cikgu pergi ke pejabat ataupun berkumpul di satu-satu tempat, jumpa kerani, keluar masuk berselisih dan sebagainya. Jadi kita pindah apa yang ada di papan tu kepada satu borang yang sama lebih kurang, tetapi boleh diisi di mana-mana sahaja dan boleh akses di mana-mana sahaja tanpa perlu guna pen, guna dakwat, guna kertas, pergi ke pejabat. Contohnya. Dan dia menjadi satu rekod lah. Satu rekod yang boleh dirujuk oleh semua orang. Boleh dirujuk oleh semua orang. Kalau sebelum ini, buku itu ada dekat pejabat. Ada dengan kerani contohnya. Kalau pejabat itu berkunci ataupun buku itu hilang,
tak boleh diisi. Ataupun kena pergi ke pejabat, baru dapat isi. Jadi kita transformkan benda ini kepada borang yang boleh diisi menggunakan telefon sahaja dan boleh dipantau dan diakses oleh sesiapa sahaja yang diberi kebenaran lah. Okey. Dan boleh juga digunakan untuk guru-guru yang buat relief, teach in, sit in, apa lagi dia panggil itu, guru ganti. Di sekolah tiap hari ada guru ganti kan. Jadi mana nak tengok guru yang cuti, guru yang sakit, guru yang tak datang ke sekolah, pergi kursus, mesyuarat dan sebagainya. Jadi kita guna satu borang untuk semua. Boleh rujuk dekat sana. Pergerakan-pergerakan, siapa ada, siapa tak ada. Dengan menggunakan Google Form dan Google Sheet saja. Mudah. Bagi yang belum ada lah, bagi yang dah ada, yang dah mantap tu pakai saja mana-mana yang ada. Sekarang ni kita nak pergi ke arah transformasi norma baru, jadi benda-benda yang belum kita ubah, cuba kita ubahkan ke arah yang lebih baik dan lebih mudah diurus lah. Okey. Senyap je ni. Ada orang ke? Mana moderator ni? Ke dah pergi pasal malam? Ada. Khusyuk mendengar tu, orang khusyuk. Okey, saya dah share skrin ke belum ni? Belum lagi kot. Belum. Okey, saya tidak ada nota. Nota tidak ada. Apa yang saya buat ni sekadar idea dan pandangan saya saja untuk saya cuba lontarkan ke saya punya sekolah lah. Seperti mana saya bagi tahu semalam, saya baru je masuk ke sekolah baru, jadi saya nak transform lah beberapa benda yang menjadi amalan sebelum ini, dia menjadi benda yang baru. Benda yang baru. Sama juga, dulu pun kita isi, sekarang ni kita isi tetapi menggunakan kaedah yang berbeza, yang lebih mudah. Okay, lebih mudah. Kalau lebih payah tu, orang tak nak. Yang lebih mudah. Kalau sebelum ni pergi pejabat, sekarang ni cikgu boleh isi tak payah pergi pejabat. Dia mudah. Dia mudah. Okey, kita tak menghalang pergerakan, tak menghalang cikgu nak cuti, nak pergi pasar, nak pergi minum, tidak menghalang, boleh pergi. Tetapi lapor ataupun rekod supaya dia menjadi rujukan bagi mereka ataupun orang-orang yang perlu kepada maklumat tersebutlah. Contoh orang buat SIN, dia perlu tahu berapa orang tak ada esok. Ataupun orang yang masuk kelas, jaga kelas ataupun jaga pejabat. Kadang-kadang ada orang cari cikgu ni tetapi tak tahu mana dia pergi. Tadi ada, tengah hari tak ada. Tengok dekat rekod, oh rupa-rupanya dia tiba-tiba cuti mengejut, pergi klinik, sakit perut, ceret-beret, banyak makan asam kelubi malam tadi. Jadi pagi tu ada, bila dia nak keluar dia isi je kat situ. Dia keluarlah dengan kebenaran dan juga pemakluman. Tak sempat dah nak pergi ke pejabat ceret-beret tengah jalan dah. Balik aja lah. Okey, contohnya begitulah, lebih kurang lah. Okey, jadi saya tunjukkan saya punya borang dulu. Nanti boleh pakai isi ya. Malam ni mudah ya. Okey, mudah saja. Satu borang dalam Google Form dan satu borang pada Google Sheet. Boleh tamat 10 minit boleh siap ni. Saya bagi idea saja. Okey. Kalau cikgu-cikgu ada buat yang canggih tetapi mudah, boleh share. Kita nak yang mudah. Yang mudah. Mudah diisi, mudah dipantau dan dia menjadi rekod. Okey. Saya share skrin dulu. Okey. Moderator, apa yang keluar sekarang? Telegram. Telegram. Okey dah. Okey dah, tak ada browser. Desktop. Okey. Desktop saya. Jadi semua bahan, semua data berada di dalam cloud. Okey. Berada di dalam cloud. Ini laptop saya dekat rumah lah. Kalau dekat pejabat tu tak ada apa, kosong je. Memang tak ada apa pun dekat desktop ni. Tak ada ikon. Dia hanya ada Google je. Okey, tapi dekat rumah ni adalah save kat sini. Bila kita dah transfer masuk dalam drive, kita delete lah. Okey, mana?
Okey, dalam drive. Ini saya punya drive. Cikgu tengok dulu, jangan buat lagi. Saya punya kelas, saya demo dulu. Lepas tu buat, lepas tu saya tunjuk cara nak buat. Mudah ya. Okey. Ini folder induk sekolah. SMK Kota, Samarahan. Saya terfikir nak buat Skotas. Dia punya nama dia lah. Skotas. Okey. Jadi di dalam folder induk sekolah ni, susun dia elok-elok. Bagi cantik, senang dicari, senang diakses, sedap mata memandang. Contoh saya punya, paling banyak, paling penting, 000 ERPS. ERPS. Mana-mana sekolah yang tak pakai ERPS tu, pakailah. Benda ni kerajaan tak wajib, tapi digalakkan. Contoh kalau dekat sekolah saya tu ada 146-47 cikgu. Kalau semua pakai, memang jimat lah. Kalau semua pakai buku, 146 buku tu boleh pengsan tu. Kena timpa dengan buku, silap air bulan, boleh terus masuk ICU. Berapa tingginya, boleh bayangkan kalau buku tu ataupun file tu ada 146 orang atas meja kita tu. Sekarang meja clear, semua duduk dalam ni. Okay? Berapa banyak folder pun, berapa tebal file itu pun kosong saja. Tidak nampak di alam nyata. Semua berada di alam mayat karim. Okey. E-hadir. E-hadir ni malam esok kot. Malam lusa pun boleh. Okey. E-lapus sudah. E-rosak sudah. Okey. Kemudian e-kantin. E-kantin esok pukul 2.30 petang. Kita akan buat demo e-kantin. E-kantin. Ini benda baru. Dalam COVID ni tak boleh makan di kantin. Tapi kantin dan makanan tetap ada. Macam mana kita nak buat operasinya secara alam mayat, alam maya. Esok kita buat demo e-kantin pukul 2.30 petang. Jangan lupa e-kantin ni. Kemudian malam ni e-gerak. E-gerak. E-pantau belum juga. E-semak ni belum lagi. Banyak ni nak share ni. Tiap-tiap malam boleh. Okey, malam ni kita buat e-gerak. Okey, e-gerak ni. Borang e-gerak dan rekod pelaporan e-gerak. Dua benda aja. Dua benda aja. Tak payah banyak-banyak. Serabut banyak-banyak. Orang nak yang mudah aja. Okey, borang e-gerak ni. Okey, ni borang dia. Ini borang saya. Cikgu boleh buat gini ataupun apa-apa cara yang mudah, yang simple, yang menyenangkan orang nak isi dan menyenangkan juga orang yang nak mengurus maklumat. Biasa kalau dalam buku catatan di sekolah tu, buku panjang ataupun ada yang pakai kertas, print, binding, buatlah kotak-kotak. Sekeping seorang ataupun sebagai seorang isi. Okey, ni contoh. Borang e-gerak. Okey, boleh nampak semua sini? Mana moderator ni? Ada ke? Nampak. Ada. Saya risau takut moderator hilang. Ada nampak borang e-gerak. Borang e-gerak. Borang pergerakan guru dan kaki tangan sekolah. Ini manusia lah. Kalau pergerakan barang, tak masuk sini ya. Barang pun bergerak juga. Ataupun binatang. Dekat sekolah kadang-kadang ada binatang, kambing, ayam, itik. Yang itu tak masuk dalam kategori ya. Okey. Kalau dekat sekolah moderator tu kambing ada kot. Suka masuk sekolah. Kemudian isi semua maklumat dengan tepat dan benar. Yang penting ni, tepat dan benar. Kadang-kadang cikgu ni dia tipu. Dia kata nak pergi ke klinik, tiba-tiba dia terus pergi ke pasar, tak pergi pun klinik. Jadi kita nak kejujuran lah. Kejujuran. Ada sekolah, cikgu-cikgu dia boleh pergi minum di pasar. Maksudnya di kedai kopi yang di luar kawasan sekolah. Tapi dia tak nak tulis, nanti orang tahu. Jadi kita nak cikgu-cikgu jujur lah. Okay. Boleh pergi. Depend dengan sekolah. Ada sekolah dia membenarkan cikgu pergi minum kopi. Macam setengah guru dan kaki tangan. Kalau tak
pergi kedai kopi sekali sehari, dia akan jadi ketar-ketar, tak boleh mengajar. Jadi dia kena pergi juga ke kedai kopi. Ini macam saya lah. Jadi dia kena pergi juga kedai kopi, tapi dia tak mau lapor. Tak mau lapor. Jadi kita buat borang ini untuk permudahkan. Lapor saja. Bukannya nak ambil tindakan pun, cuma sebagai rekod pergerakan. Dah masuk, lepas tu keluarlah. Masukkan email, kemudian nama guru. Nama guru ni kalau kita di sekolah tu kita dah ada nama-nama cikgu. Jadi boleh masukkan siap-siap. Nanti cikgu tu akan drop down saja. Dia pilih je nama dia. Dia tak payah type lah. Kalau dia pilih lebih mudah. Tak payah type. Kalau di sekolah kadang-kadang dalam borang tu dia kena isi nama. Tiap-tiap hari isi nama. Nama dia je kena isi. Jadi buang dah pen dah. Jadi dekat sini kita buat drop down saja nama-nama guru, dia select saja nama dia. Tapi dekat borang saya ni saya tak masukkan lagi lah. Sebab saya nak share dengan cikgu nanti. Borang ni kalau ada yang nak kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Benda free je pun, bukan kena bayar. Kita nak bagi idea saja. Nama guru ataupun AKP. AKP ni apa maksud ni? Anggota Khidmat Pelaksana. Okey. Kemudian jawatan dia. Jawatan dia, kalau guru itu nama dia Siti Aisyah binti Abu Bakar, jawatan guru kanan, contoh dia. Ataupun guru akademik biasa. Terpulanglah. Tujuan. Tujuan dia bergerak. Tujuan dia bergerak. Tujuan dia bergerak. Jadi tujuan ni pun kita dah masukkan. Pilih saja. Pergi mesyuarat, pergi kursus, pergi seminar, pergi kolokium, pergi ceramah, pergi bengkel, pergi dialog, cuti rehat khas, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tanpa rekod. Cuti bersalin. Ada cuti tak jadi bersalin pun ada. Cuti dah cuti nak bersalin, tak jadi bersalin. Pengawas peperiksaan, tugas rasmi lain dalam sekolah. Kadang-kadang dia minta pelepasan tapi dia duduk dalam sekolah je. Ada nazir datang memantau ke, ada mesyuarat bersama dengan jabatan ke, ada orang datang cari dia ke, tapi dalam sekolah je. Nak tafsir kerja khusus dan sebagainya. Dia maksudnya dia tak boleh buat kerja lain. Dia ada kerja istimewa pada hari tersebut, tapi duduk di dalam sekolah saja. Laporkan juga. Kemudian tugas rasmi di luar kawasan sekolah. Pergi bank hantar duit SUA ke, pergi JPN ambil surat, hantar surat ke. Ini tugas rasmi tetapi di luar kawasan sekolah. Maksudnya dia tidak ada di dalam kawasan sekolah. Dia hadir. Dia bertugas tetapi tidak di dalam kawasan sekolah. Maksudnya dia tiada. Kemudian menghadiri majlis rasmi jabatan, majlis rasmi pejabat pendidikan daerah. Ini yang biasalah. Ada majlis rasmi sekolah, urusan peribadi. Last kali urusan peribadi ya. Ataupun kalau tak ada di sini boleh letak lagi lain-lain. Lain-lain ataupun apa-apa yang biasa digunakan oleh cikgu-cikgu di sekolah lah. Alasan-alasan dia untuk bergerak. Bukan bergerak masuk kelas. Masuk kelas tak perlu lah. Itu dah ada jadual masuk kelas tu. Tiap-tiap kali nak masuk kelas lapor juga jahanam kita. Okey. Kemudian penganjur. Okey, bergerak itu atas tujuan apa? Okey, penganjurnya siapa? Kalau pergi mesyuarat, siapa penganjur dia? PPD, JPN, NGO apa-apa, type saja sini. Ini type lah. PPD ataupun JPN ataupun institut apa-apa ataupun panitia apa-apa saja type. Kemudian lokasi atau tempat kita mesyuarat itu JPN buat. Tetapi di mana buat mesyuarat itu? Di Dewan Serbaguna. Contoh. Type. Jadi orang tahulah. Oh, kita pergi mesyuarat. Anjuran PPD. Tempatnya di mana? Kemudian tarikh dan masa mula. Tarikh dan masa tamat. Kalau tak tahu bila tamat, boleh jangka-jangkalah. Contoh, kalau kita pergi ke klinik pukul 9 pagi hari Isnin, 12 hari bulan, pergi klinik takkan sampai 3 hari. Paling lama pun 1 hari je. Ataupun 2 jam ataupun 3 jam. Agak-agak lah. Ataupun kalau kita pergi kedai kopi, minum teh, makan nasi lemak, takkan sampai 6 jam. Paling lama pun setengah jam ataupun 1 jam. Boleh kembali ke sekolah. Kemudian tempoh. Okey, tempoh ni katakan cikgu tu pergi berkursus.
Hari pertama pukul 8 pagi dan tamat pada hari ketiga pukul 12 tengah hari. Jadi tempoh dia 3 hari. Ataupun 3 hari 3 malam. Contohnya. Ataupun tempohnya 30 minit. Buatlah anggaran tu. Senang orang nak tengok. Pergi pasar 3 hari. Ini pergi pasar apa ni sampai 3 hari ni. Ini pergi buat pasar ke pergi makan pasar ni. Contoh. Kemudian surat panggilan mesyuarat ataupun gambar sebagai evidence. Kalau ada masukkan. Kalau tak ada abaikan. Yang ni tak ada bintang. Kalau tengok yang tempoh ni dia ada bintang. Wajib isi. Yang bawah ni tak ada bintang. Kalau kita pergi mesyuarat tentu ada surat panggilan mesyuarat. Jadi buat attachment. Buat attachment. Ataupun kalau kita beranak, mestilah ada anaknya. Kalau kata beranak mana anaknya, buatlah attachment. Tak perlulah masukkan gambar anak. Gambar surat beranak pun okey lah. Okay, contoh. Ataupun mungkin kalau kita pergi ke pasar pergi minum, nak ambil gambar, ambil lah. Tak nak ambil pun tak apa. Mungkin kalau pergi ke pasar minum kopi tu tak ada rekod lah, tak ada bukti. Kalau nak ambil pun boleh. Okay. Kemudian perlu tak cikgu yang bergerak itu ganti kelas? Buat sit-in, buat relief. Apa lagi dia panggil? Guru ganti lah. Okay. Kalau cikgu tu pergi mesyuarat, pergi kursus, pergi seminar, cuti sakit, cuti tanpa rekod, setengah-setengah sekolah memerlukan kepada kelas ganti. Jadi kalau cikgu tu ada kelas, pada hari dia bercuti, berkursus, bermesyuarat, kecuali pergi pasar minum kopi, buat sit-in, itu melampau tu. Dia catat saja kat sini, perlu tak perlu? Perlu tak perlu? Maksudnya dalam ketiadaan dia dan jika dia ada kelas dan dia keluar atas urusan rasmi, maksudnya perlu ada orang ganti dia punya kelas. Guru relief. Kalau perlu, ambil perlu. Kalau tak perlu, tak perlu. Jadi orang yang nak buat sit-in dia boleh rujuk dekat sini saja. Oh, esok cikgu ni tak ada. Pergi mana? Mesyuarat, kursus dan sebagainya. Kemudian nombor telefon untuk dihubungi, andai kata ada kecemasan, ada orang cari, boleh kontaklah cikgu tersebut. Okey. Kemudian paling penting pengakuan. Ya tidak. Kalau dia type tidak ni boleh panggil dia. Saja kita nak test cikgu tu mengaku bercakap benar, melaporkan benda yang betul ataupun tidak. Lepas tu submit. Okey. Sekarang ini kita nak test, kita akan bagi borang ni pada cikgu. Jadi cikgu-cikgu isi. Semua maklumat ini wajib diisi kecuali attachment saja. Ini. Okey, mungkin tiba-tiba kena panggil pergi mesyuarat tapi surat tak ada. Jadi isi saja sebelum bergerak. Isi sebelum bergerak. Bukannya dah balik tidur, kenyang, makan baru nak isi. Itu benda dah lepas. Seboleh-bolehnya isi sebelum bergerak. Sebelum bergerak. Supaya orang tahu kita tu bergerak ke mana. Bukannya dah bergerak baru nak isi. Tetapi kalau dah bergerak baru nak isi pun boleh juga. Cuma dia dah jadi idea basi ya. Dah jadi basi, dah bergerak baru nak isi. Sepatutnya isi dulu sebelum bergerak. Okey. Setakat ini ada soalan berkaitan dengan maklumat ni. Biasanya maklumat ni lah yang kita isi dekat sekolah ni. Bila kita nak bergerak keluar. Setakat ni dekat chat tak ada soalan. Oh, kau tidur belakang. Kalau cikgu ada soalan boleh onkan mic dan tanya terus pun tak apa. Okey, satu borang igrak. Okey, kemudian yang kedua, dia punya tapak pelaporan dia. Duduk kat sini. Ini dalam Google Sheet saja. Contoh. Nanti sebab tak isi lagi, tak ada barang. Okey. Okey, saya akan bagi link ini. Cikgu-cikgu cuba isi. Cuba buat permohonan untuk gerak. Cuba buat permohonan untuk gerak. Pasti ada yang nak bergerak tu. Okey. Isi. Semua bakal isi. Nanti kita tengok pada tapak dia. Apa hasilnya. Macam mana pentadbir nak menyemok. Pentadbir nak memantau. Kerani nak tengok. Cikgu-cikgu yang bergerak. Tu klik dekat situ. Isi. Isi maklumat. Okey. Isi maklumat. Permohonan e-gerak.
Lepas tu kita akan tengok data cikgu. Ataupun saya dah buat shortcut ni. I gerak. Pendek sikit. Ya, atas tu sama je panjang. Yang bawah tu pendek. Okey, apabila cikgu-cikgu isi borang tu dan cikgu telah submit, selepas cikgu submit, cikgu akan jumpa satu maklumat, semak i-gerak. Semak i-gerak ni. Saya tak hantar, jadi dia tak keluar. Dekat situ saya cuba buat satu contoh untuk mengisi borang ni. Okey, kita isi sama-sama. Semua orang isi. Semua orang isi. Bagi email, pastikan email yang betul. Masukkan email, moderator pun isi. Saya nak tengok. Tidur moderator. Moderator pun isi juga. Okey, nama guru ataupun AKP, nama penuh. Sekarang ni borang saya ni tidak ada nama. Jadi kena type ya. Nanti dekat sekolah cikgu boleh masukkan nama siap-siap. Cikgu-cikgu hanya drop down. Select saja nama dia. Jadi mudah lah kerja. Kita dah tolong type siap-siap. Jawatan guru disiplin. Contoh. Tujuan tugas rasmi luar sekolah. Penganjur tiada. Lokasi tempat dituju rumah hantu. Cari budak ponteng. Okey. Guru disiplin ya, pergi ke rumah hantu cari budak ponteng. Tarikh dan masa mula malam ni, contoh pukul 10 malam. Dan balik malam ni juga takkan nak balik esok. Jumpa ke tak jumpa ke balik je lah. Pukul 12 malam. Contoh, masukkan masa. Maksudnya dalam tempoh ini, cikgu itu tidak berada di sekolah. Dia berada di rumah hantu untuk mencari budak ponteng. Jadi tempoh 2 jam keluar. Ada gambar? Tak ada gambar. Belum, baru nak pergi ni. Jadi perlu guru ganti kelas ke tak? Tak perlu. Sebab tidak ada kelas masa tersebut. Jadi letakkan nombor telefon cikgu supaya polis boleh call nanti. 016 773 5154. Pengakuan, betul. Apa yang betulnya, semua maklumat ni betul lah. Betul, saya pergi ke rumah hantu cari budak ponteng. Bukannya pergi ke Maidin beli ikan masin, susu dan sebagainya. Cakap nak pergi klinik tapi pergi beli susu. Okey, mengaku saja betul. Ya, submit. Apabila submit, borang i-gerak ini, rekod anda telah disimpan. Untuk semakan, sila klik kepada, dia boleh semak. Cikgu-cikgu boleh semak. Maklumat yang cikgu hantar tadi, betul ke, tak betul ke, cikgu boleh klik dekat sini. Dan kita akan pergi kepada satu rekod semakan. Tengok ni ramai dah yang dah isi ni. Okey. Okey. Contoh. Cikgu Nur Fatikah. Nur Fatikah. Apa nama lah. Okey. Okey. Jadi dia dah masuk dekat sini. Okey. Saya ambil yang bawah sekali. Cikgu Kang Koi Lee, guru kaunseling, bermesyuarat penganjur JPN di SMK Seri Bintang, tempat mesyuaratnya, masa mula dia keluar ataupun masa mesyuaratnya dan masa tamatnya, tempohnya 5 jam. Surat gambar tak ada, tiba-tiba dapat panggilan telefon. Jadi kalau benda itu ada surat, sila buat attachment surat panggilan mesyuarat, surat panggilan pergi kolokium, pergi seminar. Perlu guru ganti, ada yang perlu, ada tak perlu. Jadi mereka yang buat SIN, dia akan tengok sini. Perlu tak cikgu ni dibuat guru ganti? Perlu tak dia dibuat guru tak ganti? Kemudian nombor telefon, kemudian pengakuan dan pengesahan pengetua.
Bila cikgu memohon 2-3 hari sebelum nak bergerak, pengetua akan cek di sini. PK akan cek. Oh, lulus. Oh, tidak lulus. Sila jumpa. Lulus. Sila bincang. Maksudnya sila bincang tu ada something wrong lah. Mungkin pengetua tak bagi cikgu pergi ke, ataupun tak bagi cikgu cuti ke, sila bincang. Yang ni lulus. Okey, ini lulus. Ini lulus. Yang ini tidak boleh dibuat oleh guru, oleh pemohon. Yang ini dibuat oleh pentadbir ataupun PK-PK yang menyemok pergerakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, sila jumpa. Sila jumpa. Okey. Ini saya buat beberapa contoh lah. Kalau cikgu nak tambah lagi, lulus bersyarat, tidak dibenarkan keluar mulai hari ini kerana cikgu selalu bertipu. Contoh. Okey. Ini kegunaan pentadbir saja. Cikgu tak boleh edit borang ini. Cikgu hanya boleh tengok saja borang ini. Dia punya rekod ni. Okey. Cikgu hanya boleh tengok saja. Benda ni tak ada sulit sebenarnya, tetapi tak boleh edit. Kita boleh tengok sebab kita nak tahu kawan kita itu ada, tapi dia pergi mana tak tahu. Call tak jawab. Jadi kita tengok di sini. Oh, rupa-rupanya dia pergi kahwin. Cuti 3 hari. Ada rekodnya dekat sini. Pengetua dah pun meluluskan cuti dia. Okey. Lulus. Jadi semua benda ini boleh dibuat hanya menggunakan telefon tanpa perlu kita pergi menghadap muka kerani, mencari buku ataupun menulis pada papan tulis di depan pejabat dan sebagainya. Okey, ini ada yang buat attachment. Kalau dia masukkan attachment, kita nak tengok betul ke tidak dia pergi mesyuarat tu. Mana suratnya? Kadang-kadang mesyuarat ada surat. Kadang-kadang mesyuarat ni tak ada surat. Biasalah zaman COVID ni. Dia pakai hello saja suruh datang mesyuarat. Jadi kalau ada surat kita nak tengok. Bukti. Betul. Oh, betul. Dia pergi bengkel. Tarikh ni, bla 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 bla. Jadi ini adalah rekod. Tak perlu nak photostat surat ni. Tak perlu nak print 3 salinan, 4 salinan. Just masukkan di dalam kita punya attachment. Jadi pentadbir ke, siapa ke, kerani ke, tengok kat sini saja. Rekod pergerakan dia. Dan benda ini akan terus berada di sini daripada hari pertama sampailah sekolah tu tutup. Jadi dia akan kekal di sini menjadi satu dashboard lah. Dashboard yang simple saja. Dashboard hanya pada Google Sheet. Kalau rajin nak buat data studio, nak buat portal tu, itu bolehlah. Bagi orang-orang yang dah advance, boleh gunakan data ini untuk buat dashboard yang lebih canggih. Tapi bagi yang belum ada kemahiran yang tinggi-tinggi, hanya tahu buat buku dan file, guna yang ini pun sudah memadai. Nak transformasi tak perlu nak yang terlalu canggih, sekadar berubah daripada yang mudah kepada yang lebih mudah mengikut kemampuan masing-masing. Orang yang menjaga, membina dan orang yang mengisi. Orang bina pemuda, orang isi pemuda, orang memantau pemuda. Kalau katakan cikgu jadi pengetua dan guru besar, nak semok duduk kat sini, tak payah bedek-bedek buku lah. Luluskan kat sini saja. Tak lulus, type saja sini. Tidak diluluskan. Lepas tu cikgu tu akan datang. Kenapa pengetua tak luluskan saya? Si Polan ni dia lulus. Itu satu isu lagi lah. Okay. Cikgu ni asyik lulus saja. Saya minta permohonan seminggu sekali saja pun suruh jumpa saja. Ada benda-benda yang boleh semak dan dibincang ataupun ni ramai lah. Okay. Kalau tak cukup yang saya buat ni, sila bincang, sila jumpa, boleh tambah lagi. Nak buat 20 item pun boleh. Kita hanya pengetua, pentadbir, guru besar hanya drop down saja. Okey. Ini yang baru-baru ni, baru masuk ni, tak sempat nak semak lagi. Lepas ni baru kita semak. Contoh. Kita tengok yang urgent dulu. Tarikh mula, tarikh tamat ni. Okey. Any question? Mana moderator? Ada Cikgu Zainun tanya kalau cuti sakit penganjurnya apa? Bila submit tak diterima sebab tak lulus penganjur.
Tulis tiada lah. Selain itu dah tak ada soalan dah. Cuti sakit tak ada penganjur, tulis tiada je. Instrumen tu perlu ditaip. Tapi jika tidak ada siapa-siapa penganjur, tulis tiada. Okey. Faham ah? Mesti diisi. Dia punya kolom tu. Tapi tidak ada penganjur. Memang tak ada. Suka-suka je nak cuti kan. Jadi tiada, tulis tiada. Cuma yang kita bagi pilihan ialah surat dan gambar. Yang ni boleh hantar ataupun boleh juga tak hantar. Kalau hantar dia lagi kukuh lah alasan kita nak cuti tu. Tapi kalau tak hantar, nak cuti tapi tak ada surat, tak ada gambar, tak ada apa contoh. Jadi mungkin pengetua kata tidak diluluskan. Kalau dokumen lengkap, semua nampak okey elok je, okey lulus sajalah. Tak payah jumpa-jumpa saya lah. UC je sini, nanti saya semak online saja. Kan mudah tu. Tak payah call-call WhatsApp, Telegram lah. Kadang isi kat sini je. Kadang-kadang nak jumpa pun fikir 20 kali. Tapi bila kita isi kat sini, kita tak payah jumpa lah. Tak payah tengok muka dia yang handsome tu. Okey, Cikgu Ani, guru mesyuarat PPD dekat bilik mesyuarat selama 2 jam. Okey, tak perlu. Biasanya tak perlu ni pengetua suka. Okey, lulus. Okey, ini pengetua sambil makan kacang pun boleh buat saya makan ni. Saya buat ni untuk saya sebab saya fikir kata cikgu-cikgu nak pergi pasar, saya kata pergi je. Cuma isi borang. Nanti saya cek lah. Lulus. Tapi macam mana kita nak pastikan benda ni betul tak betul, kita tengoklah. Selepas tamat 2 jam, cikgu tu ada balik ke tak ada balik. Kalau dia tak ada balik, dia menipu. Bila dia menipu, untuk second time, bila dia mohon lagi, kita kata sila jumpa. Ini cikgu-cikgu yang otak-otak sikit lah. Cakap nak pergi klinik, tiba-tiba pergi Maidin. Okay. Any question? Dah habis Itu je. Moderator pesan kelas tak boleh lebih setengah jam. Okey, selesai. Satu Google Form dan satu Google Sheet. Tak ada data-data studio dah malam ni. Makin mudah lah. Makin mudah. Tidak ada pelaporan dalam bentuk PDF lah. Kita pakai ini saja sebagai dashboard. Nak tengok, tengoklah. Mengikut tarikh, mengikut hari dan benda ini kalau nak download, boleh download. Tak nak download pun, print screen saja. Print screen, tembok lah ke mana-mana yang nak tembok. Tembok situ aja. Ini orang yang cuti pada esok hari, lusa hari, bulan ini, tahun ini dan sebagainya. Okay. Any question? Very simple dan handsome macam saya. Cikgu-cikgu lain boleh tengok sheet tetapi tak boleh nak edit. No edit. Hanya admin fikir-fikir sahaja can edit the form dan the tapok. Cikgu-cikgu hanya pakai saja. Jadi semua orang boleh memantau semua orang. Tidak ada tabir-tabir yang menyembunyikan. Oh, cikgu tu pergi kursus, orang lain tak tahu pun. Tak boleh. Semua orang perlu tahu di mana semua orang berada. Benda ini tidak melibatkan duit, tidak melibatkan kewangan, tidak perlu nak berahsia-berahsia. Kalau bersalin, bersalinlah. Apa bersalin pun tak nak beritahu. Nak kahwin, kahwinlah. Nak pergi kursus, pergilah. Nak pergi kedai kopi, pergilah. Tetapi rekod must be ada. Itu sahaja. Assalamualaikum. Any question? Macam mana nak dapatkan e-lapo? Saya dah share dekat grup Telegram. Dia punya tapak dia. E-lapo dengan e-rosak. Malam ni saya share e-gerak. Dia punya bunyi lawak-lawak. Tetapi depend dengan orang. Ada orang nampak dia kata, alah benda itu kacang. Tak payah buat pun tak apa. Okay, ada orang nampak benda ni sangat penting di sekolah. Dan perlu ada rekod dan perlu ada pemantauan. Yang pentingnya ada satu sistem. Macam mana kita mengurus kerosakan harta benda. Macam mana kita mengurus program dan aktiviti. Dan macam mana kita mengurus pergerakan guru dan kaki tangan. Walaupun sekolah itu ada 3 orang saja. Ataupun 10 orang saja. Ataupun 20 orang. Ataupun 200 orang.
rekod-rekod pergerakan itu harus ada. Kadang-kadang datang orang cari ataupun nak tengok antara benda-benda yang ada di dalam instrumen SKPMG2. Bagaimana kita mengurus pergerakan guru, macam mana kita mengurus benda-benda yang rosak, macam mana kita mengurus program dan aktiviti di sekolah. Pelaporan Wan Muka Surat mudah, cepat dan pantas, hanya menggunakan telefon. Data berada di dalam cloud. Okey, ada lagi? Ini mengikut saya punya gaya lah. Mungkin cikgu-cikgu ada gaya tersendiri yang lebih mudah dan lebih canggih dan lebih hebat lagi. Ilmu-ilmu yang tinggi itu akan menghasilkan bahan-bahan inovasi yang tinggi. Saya ilmu tak tinggi, jadi perkongsian saya pun simple-simple sajalah. Mudah-mudah saja. Yang pentingnya ada, daripada tak ada tu lebih baik ada lah. Okey. Guna telefon pun okey. Guna niat pun okey. Cikgu boleh ambil tapak yang saya buat ni ataupun nak bina sendiri mengikut tapak dan gaya cita rasa sendiri pun boleh. Saya cuma bagi idea saja. Jadi perlu tunjuk cara nak copy ke, moderator? Tunjuk. Tunjuk Ada 10 minit lagi. Tunjuk. Okey, sekarang ni benda ini berada di dalam saya punya rumah, berada dalam saya punya drive. Jadi macam mana cikgu nak dapatkan benda ini supaya dia jadi hak milik cikgu? Okey, saya tutup dulu beberapa benda yang mengganggu ni. Okey. Okey, ini saya punya. Ini saya punya. Macam mana cikgu nak curi benda ni? Ataupun dalam istilah saya selalu pakai, macam mana cikgu nak sudut? Cikgu nak sudut. Cikgu boleh isi barang ni, tapi cikgu tak boleh nak edit-edit, tak boleh nak tukar logo semua kan. Okey, macam mana cikgu nak sudut? Okey, saya tunjukkan cara nak menyedutnya. Cara nak menyedutnya mudah saja. Cikgu buka cikgu punya Google Drive cikgu sendiri dulu. Okey, buka Google Drive cikgu sendiri. Saya biasa pakai yang ini saja, contoh. Okey, buka Google Drive. Okey, pergi kepada Drive. Okey, ini yang malam tadi ni saya buang dulu. Okey. Ini saya punya training. Okey, ini cikgu punya drive. Saya punya kosong lah, tak ada apa-apa saya guna untuk buat latihan je ni. Okey. Boleh buat kerangka dulu ataupun buat kerangka kemudian pun boleh. Ini cara nak buat kerangka. Contoh untuk sekolah saya, Iskotas. Iskotas. SMK Kota Samarahan. Iskotas. Okey. Bagilah nama yang sedap-sedap sikit untuk sekolah kita ataupun tempat data itu disimpan. Di mana? Di Skotas. Cek kat mana? Cek dekat Skotas. Kalau Dr. Saga, bendanya berada di mana? Di Sekalam. SK Wakaf Mempelam. Dia punya short form lah. Okey. Jadi langkah yang pertama, cikgu kena ada link saya punya bahan tadi dulu. Okey, saya akan bagi saya punya bahan ni. Okey, bahan saya berada di dalam EEE ni, tak boleh bagi semua. Ada benda-benda yang sulit dan mulit. Saya cuma bagi gerak saja. Gerak. Esok kita belajar pantau ataupun semak lah. Okey, malam ni kita gerak dulu. Okey, saya akan bagi link, cikgu copy ni. Okey. Ini cara kita nak share link. Okey, dalam mood view saja, copy, cikgu copy ni. Cikgu tak boleh copy, saya yang copy. Saya yang akan bagi link tu dengan cikgu. Okey. Saya paste dekat sini. Okey. Cikgu simpan dia punya link tu. Jadi cara dia, pergi dekat kita punya drive pada new tab. Okey. Type dekat situ gg.gg salin cepat. Okey. gg.gg/salin cepat. Salin cepat.
Kemudian dia keluar copy folder ni, dekat sini right click, klik kanan, Melayu kata klik kanan, lepas tu paste, paste. Kita dah copy tadi. Kemudian lawan copy paste. Okey, ini folder e-gerak saya ni yang cikgu nak cedut. Klik saja next. Next. Ambil Robinhood of my drive ni. Yang nombor 2 yang tengah-tengah ni. Klik kat situ. Lepas tu next. Okey. Lepas tu copy folder. Sedut. Proses menyedut bermula. Dia copy. Copy ni tak lama. Sekejap je. 2-3 minit je. Tak sampai 3 minit pun. 2 second saja. Kemudian tekan copy lock. Copy lock. Klik situ. Klik copy lock. Okey. Biarkan dia bekerja. Mengopi tak lama juga. 2-3 minit saja. Kalau sampai 2-3 tahun itu nak komputer baru tu. Okey. Kita tunggu sehingga dia complete. Siap. Complete. Complete tu maksudnya siap. Tak payah buka baca lah. Pangkah saja. Pangkah. Tengok sudah masuk dah. Sudah masuk. Copy e-gerak dengan copy of borang e-gerak. Okey. Ini sekota tadi yang kita dah buat tadi. Okey. Ada 2 benda ni. Copy of folder ni dengan copy of borang. Jadi kita rename. Baiki sikit dia punya nama tu, rename tu. Buang perkataan copy tu, kita nak ambil borang dia. Borang e-gerak. Kalau cikgu tak suka e-gerak, nak buat e lain, terpulanglah. E keluar ke, E masuk ke, E pusing ke, E pening ke. Suka hati nama tu. Istilah ni saya aja bagi. Moderator pun ketawa e-gerak. Pelik-pelik dia kata. Kemudian dekat folder ni pun boleh rename juga. Rename dia 0015 ni saya punya nama. File e-gerak tu. Cikgu letaklah nama sendiri. Okey. E-gerak SK Tanjung Pinang. Contoh. Kemudian kita buka dalam folder ni apa yang ada. Okey, copy folder. Copy folder ni buang. Tak pakai, remove. Kemudian ada lagi borang e-gerak dalam ni. Kita tak pakai, remove. Move. Okey. Yang ni kita nak. Kemudian pergi balik dekat drive tu. Ada borang e-gerak. Yang ni kita nak move ke sini. Okey, nak move dia ada 2 cara. Cara yang pertama, klik heret dia masuk kat situ. Itu satu cara. Cara yang kedua, right click, klik kanan, move to. Move to pun boleh juga. Macam kita nak pergi Maiden lah. Ada orang dia terbang. Ada orang dia jalan kaki. Ada orang pergi dengan mengayap. Jalan itik. Cara sajalah. Move to. Right click di sini. Move to. E-gerak. Move situ. Hilang. Hilang daripada sini. Dia berada dekat sini. Kalau nak bagi color cat hijau. Bagilah cat hijau sikit. Suka hijau bagi hijau. Kemudian. Buka dekat situ. Ada satu borang dan ada satu sheet. Okey. Buka borang ni. Borang ni boleh diedit. Restore dia boleh diedit. Boleh edit. Header ni kalau tak nak pakai, buang lah. Header ni boleh dibuang. Boleh dibuang ataupun boleh ditukar dengan apa-apa saja header lah. Mana-mana je lah. Okey, ini yang dah ready made lah. Kalau nak buat sendiri, buat sendiri lah. Okey, ayat ni tak suka tukar. Logo saya ni buang lah. Tak logo lain. Okey.
Kalau nak pakai yang saya punya ni, dah ada. Kalau nak pakai yang sendiri, pakailah yang sendiri. Ini mudah. Ini tidak ada apa-apa formula. Very simple, very easy. Tidak ada apa-apa formula. Ada sikit formula. Contoh nama guru ni, ini formula. Formula untuk type huruf besar. Ini formula juga ni. Satu formula aja. Dia tersembunyi dekat situ. Supaya dia tulisan dia seragam. Kalau tidak, ada besar, ada kecil. Ada kecil, ada besar. Ada besar, ada kecil. Ada kecil, ada besar. Pening kita tengok. Okey. Jadi saya mencadangkan, kita di sekolah, kita dah ada nama guru. Kita dah ada nama AKP. Jadi masukkan nama mereka siap-siap secara drop down macam ni. Jadi bila mereka nak pilih nanti, dia hanya klik, oi, nama aku dah ada. Mudah. Kalau tak ada, dia kena type. Macam ni, dia kena type. Jadi kita letak nama mereka tu siap-siap. Jadi seperti macam ni. Paste saja dekat nama ni, ambil daripada sheet mana-mana, paste saja. Jadi dia keluar nama. Kalau ada 40, 40. Jadi dia select nama dia saja. Yang lain tu dia pilih. Ada benda kita buat secara drop down, ada benda kita buat secara bertype. Bertype. Kalau semua bertype, malah juga. Kalau semua drop down pun jadi malah juga nanti. Malah nak naik semua drop down. Jadi kita bagi dua pilihan lah. Ada type, ada drop down dan ada satu yang kena buat attachment. Kemudian pergi dekat setting, presentation. Bagi sedikit ayat-ayat cinta lah. Yang saya bagi dekat sini. Rekod anda telah disimpan. Untuk semakan sila klik. Kita dah buat shortcut awal-awal. Pada borang Excel tadi. Dia boleh semak. Selepas dia isi, dia boleh semak. Kalau katakan pada masa itu pengetua tengah online, mungkin pengetua semak dan luluskan. Kalau dia tak semak, mungkin petang tu baru permohonan dia diluluskan. Kalau benda itu urgent, penting, kena kontak lah. Saya nak keluar ni, pengetua tak luluskan lagi. Sila luluskan segera. Arahkan pengetua pula. Ini yang kes mengejut. Tapi kalau kita dah tahu hari Khamis depan kita nak keluar, mohon hari ni. Jangan tunggu pagi Khamis tu baru nak mohon. Lepas tu marahkan orang yang tukang meluluh pula. You dah tahu you nak keluar, you dah ada surat, you mohon lah awal-awal. Kadang-kadang dekat sekolah dia ada peraturan. Nak mohon cuti rehat, mesti mohon 3 hari sebelum. 3 hari sebelum. Kalau mohon mengejut, itu bukan cuti rehat tu. Itu cuti yang tak ada rehat tu. Saja cuti mengejut. Ataupun kadang-kadang cuti sakit. Nak minta MC. Nak minta MC. Okey, cuti sakit. Tak pergi klinik lagi, dah mohon cuti sakit dah. Sendiri isytiharkan sakit. Macam-macam. Okey. Kemudian, siap lah. Itu saja benda yang perlu diedit. Nak buat shortcut tu rasanya semua dah tahu dah. Okey. Dekat borang Igrak ni, buat dia dalam bentuk view gini. Ambil ni, link ni. Copy. Pergi kepada gg.gg pun boleh. Ataupun pergi kepada bit.ly pun boleh. Ini nak buat shortcut lah. Supaya link tu tak panjang. Okey, ini nak buat bit.ly. Ini keluar benda lain dah pula ni. bit.ly. Okey, bit.ly. Ni nak buat shortcut. Terpulang lah. Nak guna gg pun gg boleh. Nak guna bit.ly pun boleh. Okey. Kemudian borang Igra ni. Ini data yang dah ada di sini. Kat sini padam lah. Ini yang kita dah main testing tadi. Padam lah. Okey. Okey, cuba seorang isi borang ni pula. Kita tengok pada tapak yang baru ni. Ramai-ramai isi pun tak apa. Buat latihan sikit. Okey. Cuba isi dekat situ. Masuk tak? Kan tak masuk kan? Testing dulu. Kita testing. Benda-benda ni kena banyak testing. Try error saja. Kalau rosak aja 10 kali rosak, kena cari guru lah. Kalau rosak 2-3 kali tu benda biasa aja. Okey. Cuba isi dekat borang tu. Permohonan Igrak ni. Ada yang isi tak?
Sampai pengakuan ini adalah data-data yang diisi. Cuma yang hujung ni saja diuruskan, di komen, dibuat oleh penyemok-penyemok lah. Pengetua atau PK je lah dekat hujung ni. Cikgu-cikgu tak boleh edit borang ni. Cikgu-cikgu hanya boleh isi saja. Okey, ada soalan? Senyap je ni. Mana moderator ni? Okey, setakat ni tak ada soalan. Cikgu-cikgu kalau ada soalan boleh onkan mic untuk terus bertanya kepada Cikgu Mat PD ataupun boleh tanya dekat ruangan chat kalau mic tidak boleh berfungsi. Faham ni dia pun ni, sebab tu tak ada soalan pun. Mudah sangat kot. Okey, itu saja daripada saya. Tak ada apa lagi dah. Assalamualaikum. Serah balik pada moderator. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Okey, ada satu soalan sebelum kita tutup ni daripada Cikgu Rini. Dekat bahagian catatan tu macam mana nak buat? Oh, catatan mana tu? Dekat ujung komen pengetua dan guru besar dengan PK tu lah. Okey. Kejap. Okey, catatan pengetua PK. Kalau guru besar, buat guru besar. Saya sekolah menengah, saya buat pengetua. Okey. PGB ke, PK ke, siapa-siapa sajalah. KB ke. Okey, catatan. Okey, ni. Oh, tu dia. Serentak sekali masuk, berdesup. Okey. Lee, MC, Nora, Suhaili, Dayangku, Eli, Zul, semua ni. Ini yang permohonan cikgu-cikgu kan. Ini permohonan cikgu-cikgu. Permohonan cikgu-cikgu. Tapi pengetua belum komen apa-apa lagi. Guru besar belum komen apa-apa lagi. Lulus ke tak lulus ke. Okey, jadi kerja pengetua dan guru besar cek sini. Okey, yang ni lulus. Minah ni lulus. Ini tidak lulus. Tapi kalau cikgu nak tambah ni, lulus tidak lulus, sila jumpa, nak tambah lagi. Apa lagi yang nak tambah? Contohnya, sila tangguh. Telah dihadiri oleh orang lain. Batalkan, sila batalkan. Dekat mana nak check dia? Okey, cikgu klik je kotak tu. Kotak tu klik kotak ni, nak edit ni, klik kotak ni. Okey, klik kotak ni, biar dia keluar biru gitu, lepas tu dia keluar item-item ni. Pergi kat bawah ni, data validation. Data validation. Betul ke sebut tu? Data validation. Okey. Klik dekat situ. Ni. Dia duduk kat sini. Saya tak tunjuk ni tadi. Takut ada yang pening. Ini bukan formula. Ini tempat kita nak setting benda tu saja. Lulus, tidak lulus, sila bincang. Lepas tu sila batalkan. Kali sekala buat jahat juga. Sila batalkan. Ataupun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okey. Ubah situ saja. Kemudian save. Save. Nanti dekat sini dia akan masuk lah. Update sikit lah. Refresh lah. Okey. Mana yang kita buat tadi. Okey. Nanti dia update lah. Buat awal dulu. Mana kotak yang kita buat tadi. Okey. Buat dekat atas ni. Right klik sekali lagi saya tunjuk. Data validation. Ni. Lulus, tidak diluluskan. Sila jumpa, sila bincang. Tidak dibenarkan. Edit sini je. Nanti dia akan keluar lah. Butang-butang yang drop down yang kita buat tu. Ni. Nanti dia keluar dekat sini. Dia keluar dekat sini. Semua ni. Tambah. Edit kat situ. Refresh dia keluar. Yang ni dah diisi automatik dah. Tak ada masalah. Yang penting cikgu-cikgu tak boleh edit ni. Jangan sendiri dia mohon. Sendiri pula dia luluskan. Okey. Yang ni kita share dia dalam bentuk
Okey, yang ni nak ambil link ni dekat borang gerak ni, right click, get link. Ambil yang ni, anyone with the link boleh. Tapi dalam bentuk viewer saja, dalam bentuk viewer saja. Okey, done. Dan yang ini kita paste dia dekat setting presentation, dekat sini. Kalau nak buat shortcut, buat shortcut lah. Kalau tidak, buat panjang. Panjang dia tak cantik sikit dah. Okey. Ada soalan lagi? Okey, setakat ni dekat ruangan chat ataupun dekat Q&A dah tak ada soalan. Ini kotak-kotak ni kalau besar nak kecilkan. Kalau color semua tu tak ada masalah. Ubah je. Ini tak ada formula. Tak ada apa-apa formula pun dekat sini. Dia tak kacau pun. Logo-logo ni nak tukar tak nak tukar, terpulang lah. Color-color ni. Ini tak ada apa. Ini untuk rekod kita dashboard kita saja. Okey. Dia susun mengikut permohonan. Dekat sini saya hide dia punya email dan juga timestamp. Ada ni dekat sini. Hide. Kalau tak nak hide pun boleh. Boleh tengok tarikh memohon, email pemohon. Okey, kalau nak reply dekat email ni pun boleh. Okey, tapi yang ni hide saja. Hide saja. Takat ini kita hanya menggunakan ini saja. Tak perlu nak buat attachment PDF satu muka surat. Tapi kalau rajin boleh je. Kita tak nak tambahkan kerja lah. Tapi kalau lapor dengan rosak, yang tu perlu ada dokumen satu muka surat lah. Perlu ada dokumen satu muka surat tu. Attachment dengan data dokumen studio. Yang ini bagi saya lah. Cukuplah sekadar laporan begini. Dia duduk kat situ. Dia akan jadi laporan lengkap. Daripada hari pertama sampailah kepada beberapa tarikh dan masa yang kita nak lah. Jadi orang yang buat sign dia tengok sini saja. Oh, cikgu ni esok sign, cikgu ni tak perlu, ini perlu, ini tak perlu, ini perlu, ini tak perlu. Dengan tarikh-tarikh keluar dan tarikh mula, tarikh tamat ni lah. Ini setting-setting ni boleh edit ya, tak ada masalah ni. Nak letak tepi ke tengah ke kanan ke atas ke bawah ke, ubah sendiri ya. Tak ada masalah tu. Yang pentingnya semua senarai yang diisi ada di sini. Kemudian kerja pengetua dan guru besar fikir-fikir ke semak dekat sini. Ni. Sila jumpa, sila bincang, sila batalkan. Nanti bila kita buat sekali kita tarik saja ke bawah tu. Ya, ini tarik saja ke bawah. Okey, bila tarik saja ke bawah semua tidak dibenarkan. Kalau semua tak nak benar lah, kalau semua nak lulus, tarik je lulus. Ini kerja orang malas lah. Semua lulus, senang. Tapi kalau tidak, buat satu-satu lah. Ada lulus, ada jumpa, ada bincang. Sila batalkan. Sila batalkan ni standby, confirm cikgu tu akan datang jumpa. You ni apa hal lah, shit, batalkan saja saya punya permohonan. Okey. Ini nak mengurangkan pergerakan COVID. Buat permohonan secara online saja. Tak perlu nak call-call, tak perlu nak WhatsApp, tak perlu nak Telegram, tak perlu nak datang tunjuk muka kesian, muka sedih, muka nangis, muka marah, muka geram. You nak cuti, you isi sini saja. Saya akan luluskan secara alam mayat juga. Tapi pastikan tarikh, masa mula dan tamat selepas 4 jam you harus berada di sekolah. Selepas 3 hari you harus melapor diri semula ke sekolah. Okay, any question? Betul. Okay, tamat untuk malam ini. Moderator tak bagi saya panjang malam ni. Dia kata malam tadi panjang. Malam esok kita tengok e-pantau ataupun e-cerap ataupun e-semok. Ada 3-4 benda lagi yang kita nak sharing. Bagi yang dah join hari itu, saya dah share e-lapor dan juga e-rosak. Malam ini e-gerak. Malam esok kita tengoklah mana-mana e-pantau ke e-cerap ke e-semok lah. Sekian saja. Balik pada moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Abang Mak PB untuk penerangan beliau yang sangat jelas.
dan perkongsian yang sangat bagus. Okey, di ruangan chat, Cikgu Ben dah lampirkan link sijil dan link SPL KPM. Jadi semua peserta pada malam ini boleh terus isi untuk link SPL KPM dan link sijil. Seperti biasa.